ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita mengatur setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kebenaran dan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu di alam maya ini dalam program kuliah online yang dianjurkan oleh Ikram East Midland dan juga South Yorkshire. Jadi anda mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur di atas kepercayaan untuk berkongsi sedikit bahan dan tajuk yang diberikan adalah terkait dengan akal, terkait dengan akal, terkait dengan kurniaan Allah Subhanahu Taala yang terbesar di antaranya kepada kita. Jadi alhamdulillah pada petang ini kita dapat sama-sama bertemu di alam maya ini. Dan kalau kita melihat kepada teknologi ini juga merupakan satu daripada ketentuan Allah Subhanahu Taala, yang mana akal manusia yang mampu untuk memanfaatkan apa yang ada, sumber yang ada untuk dijadikan satu teknologi dan boleh dimanfaatkan oleh kita untuk sama-sama berprogram pada petang ini. Ikhwati fillah rahimakumullah. Yang pertama apa yang anda nak kongsi terkait dengan tajuk ini adalah yakni akal anugerah Allah Subhanahu Taala. Sebagaimana asasnya bila mana kita berbicara terkait apa bahan sekalipun, sebenarnya dia tidak lari daripada untuk kita sama-sama memahami, sama-sama maksudnya meletak kembali kepada asas yang sepatutnya, yakni apa yang ingin kita kongsi, apa yang ingin kita pelajari seharusnya dia membawa kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akal kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, akal merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ini, sudah pasti dia akan membawa kita untuk mengakui hakikat Allah Subhanahu Wa Taala merupakan pencipta manusia dan alam ini. Maksud asas nak berbicara pun, asas kita nak berbincang terkait dengan apa pun, terkait dengan dakwah, terkait dengan tarbiyah, terkait dengan pengurusan dunia, terkait dengan memenuhi peranan kita dalam rangka iqamatuddin wa siyasatud dunyawiyah, itu menegakkan agama dan juga maksudnya mengurus takbir dunia ini. Semuanya adalah untuk kita kembali merasai bahawa Allah merupakan pencipta kepada kita dan alam ini. Dan bila mana Allah mencipta kita, sudah pasti semua yang ada pada diri kita ini milik Allah begitu. Sudah pasti tangan kan, sudah pasti kaki, sudah pasti sistem penghadaman kita, sistem pernafasan kita, dan juga termasuk akal yang maksudnya dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itu satu benda yang kita nak maksudnya recap kembali lah sebagai mukadimah dalam tajuk yang akan kita bincangkan. Yang kedua, kita juga nak kena maksudnya kembali merasai bahawa semua yang maksudnya melata di bumi kan,
semua makhluk yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun semua makhluk yang tenggelam dalam air ataupun yang terapung di udara, semuanya juga dalam pemilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu benda yang kita nak kena muhasabah kembali sentiasa lah, kan, supaya hakikat kewujudan kita, hakikat keberadaan kita, hakikat perbuatan kita dan semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk juga bila mana kita berbicara terkait dengan akal anugerah Allah, semua ilmu yang ada di dalam muka bumi, yang ada di atas muka bumi, yang ada di air, yang ada di udara ataupun di angkasa, dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita selaku hamba kepada Allah ini, kita nak kena rasa macam tu, maksudnya kat mana kita belajar pun, sama ada kita belajar engineering, sama ada kita belajar perubatan, sama ada kita masih di peringkat undergraduate ataupun kita dah di postgraduate misalnya, ataupun setengah tu Allah bagi dia dah buat postdoc, kan, bukan sekali, mungkin dah 2 kali. Seorang yang suka membaca, seorang yang suka maksudnya menuntut ilmu dan sebagainya, semuanya itu dia sepatutnya balik kepada hakikat yang asal, yang ni kita nak rasa bahawa semuanya ilmu yang kita jumpai, ilmu yang kita baca, kan, ilmu yang kita lihat dan semuanya itu dia merupakan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, apa yang nak bawa dalam mukadimah juga adalah manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang mana Allah lebihkan dari makhluk yang lain. Maksudnya dalam surah At-Tin, kan, Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kalau tak silap lah. Maksudnya tidak aku ciptakan manusia itu, maksudnya sebaik-baik kejadian. Maksudnya hakikat penciptaan Allah, kalau kita tengok, maksud kalau kita duduk renung sekejap lah, kan, kita bangun pagi ke, atau kita ke pantai, atau kita ke gunung, ataupun kita naik flight misalnya, ataupun malam sebelum kita tidur, kita tengok ke angkasa lepas dan sebagainya, itu banyak makhluk Allah Ta'ala cipta lah, kan? Daripada sekecil-kecil bersaiz nano ataupun pico saiz, sehinggalah sebesar-besar makhluk Allah Ta'ala ciptakan. Dalam seluruh makhluk ini, sama ada pepejal, cecair ataupun dalam bentuk gas, sama ada malaikat, haiwan ataupun tumbuhan, Allah Ta'ala lebihkan seorang manusia, seorang makhluk ataupun satu makhluk yang dinamakan manusia. Ini satu benda yang kita nak kena rasai begitu. Jadi bila kita rasai bahawa Allah kata apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kan? Surah At-Tin ayat yang keempat. Jadi kita akan appreciate lebih begitu bagi orang beriman lah, bagi orang Muslim, bagi orang mukmin. Bila mana kita sedar yang itu, kita akan lebih menghargai dalam konteks kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Itu yang asas dululah, sebelum kita pergi kepada menghargai hidayah, menghargai akal dan sebagainya. Jadi itu benda yang kita nak kena tahu, kan? Maksudnya memang insya-Allah kita dah tahu, cuma sentiasa kita nak kena reflect kembali, sentiasa kita nak kena semak kembali dan nak kena tengok kembali. Dan bila mana kita berbicara terkait dengan akal anugerah Allah, kan, sudah pasti akal kita yang waras ini dapat melihat dan juga dapat memerhatikan bahawa manusia yang Allah katakan terbaik ini, kita mempunyai komponen-komponen yang penting. Maksudnya Allah ciptakan kita ini dengan jasad begitu, kan. Dinamakan manusia bila mana kita ada jasad, bila mana kita ada fizikal kita lah, macam kita ada fizikal kita. Dan juga Allah ciptakan kita ini dengan roh gitu, kan. Dinamakan manusia yang hidup itu bila mana ada roh dalam dirinya. Dan yang ketiga Allah ciptakan juga adalah akal, bukan otak, kan. Maksud Allah bagi kepada manusia ini adalah akal. Dan ketiga-tiga ini dia bersifat sempurna, kan? Dia bersifat sempurna. Maksud sempurna itu bukan maksudnya tidak ada orang yang dilahirkan cacat, fizikal ada, tetapi sempurna adalah maksudnya berbanding dengan makhluk yang lain. Maksudnya ketiga-tiga komponen inilah yang menghidupkan manusia menjadi manusia yang sebenarnya, yang tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
makhluk yang lain